Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, dah pun wafat 100 tahun yang lalu. Disemadikan jasad mulianya di bumi Taif. Mengarang kitab ini Kifayatul Muhtaj, memulakan dengan kalimah Al-Basmalah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Basmalatu tanalul barakah. Membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu menarik keberkatan, barakah. Al-Basmalatu tanalul barakah. Membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu menarik kepada keberkatan. Dengan membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim, apa jua pekerjaan yang kita lakukan dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kerana Al-Basmalah itu nama yang diberi kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim, seperti Hamdalah yang nama diberi kepada kalimah Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, daripada istighfar, kalimah istighfar Astaghfirullahalazim. Kalimah Hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimah Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nilai apa jua pekerjaan yang mana Rasulullah bersabda, kullu amrin zibalin, kullu amrin zibalin, zubalin. Setiap pekerjaan itu ada matlamatnya, ada maksud tujuannya. Setiap pekerjaan, kullu amrin, setiap pekerjaan, zubalin, ba alif lam, zai waw, zu balin, zu balin, zu tu kan yang ismul al-asmaul khamsah, nama-nama yang 5. Setiap pekerjaan itu mempunyai matlamat dan tujuan. Zu mempunyai, balin matlamat dan tujuan. Kullu amrin, setiap pekerjaan itu, zubalin mempunyai matlamat dan tujuan. Apabila tidak dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, huwa aqta'u, maka pekerjaan itu terputus matlamat dan tujuan. Kullu amrin zubalin alladhi la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim huwa aqta'u. Oh, sambung dia. Itu dia punya matan. Kullu amrin zubalin alladhi la yubda, yang tidak dimulakan, bi Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, huwa aqta', maka pekerjaan itu terputus daripada mencapai matlamat, maksudnya. Huwa tadi. Huwa aqta', qata'a, qat'un.
qata'a qata'un. Aqta' terputus. Bahasa Arab qata'a qata'un, putus. Jadi orang putih dia nak sebut qata'un tak lepas. Cut daripada qata'un, qaf ta ain, qata'un, jadi cut, terputus. Nilai yang Allah letakkan kepada kalimah al-basmalah, kalimah yang disitulah menarik tukar kata, dan disitulah yang akan mencapai segala matlamat dan tujuan. Nilai kelebihan yang Allah letakkan kepada kalimah al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang kitab ini Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, dia mulakan dengan kalimah al-basmalah. Setelah dimulakan dengan kalimah al-basmalah, diikuti pula dengan kalimah alhamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi khiyarullah, pilihan Allah, hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah. Atau nilai apabila kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil manan, alhamdulillahil mannan ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Alhamdulillahil mannan ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. La tuhsa, yang tak terhingga, yang tak mampu dibilang. Hasatu, bilang. La tuhsa, yang tak mampu dibilang. Setelah dimulakan dengan al-basmalah, diikuti dengan alhamdalah, puji-pujian kepada Allah. Moga-moga menjadi pilihan Allah. Yang menjadi pilihan Allah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dia daripada bebanan, tekanan, desakan dalam kehidupan. Maka diikuti pula dengan berselawat, yakni penghormatan yang diberikan pula kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala man asra bihi, ataupun man usriya bihi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu, apa maknanya? Dan rahmat Allah. Wassalamu, dan salamnya, kesejahteraan, rahmat dan kesejahteraan. Untuk siapa? Atas mereka yang dijalankan, yang diperjalankan pada malam hari dengan dia waktunya. Dari mana? Dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka tak lain tak bukan, ya, rahmat dan kesejahteraan itu khas dipanjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana diperakukan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpilih. Terpilih menjadi pilihan Allah daripada kalangan pesuruh-pesuruh Allah untuk diperjalankan di malam hari. Perjalanan istimewa. Baik perjalanan dari masjid ke masjid. Masjid ke masjid. Maknanya dari satu tempat yang mulia kepada suatu tempat yang mulia. Wa ala alihi wa ashabihi zawil fadaili allati la tustaqsa. Boleh baca dua wajah. La Tustaqsa bina majhul. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi Muhammad SAW, dan segala sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW, zawi, yang punya zu tu, Asmaul Khamsah, apa dia Asmaul Khamsah? Zu Malin, Zu tadi Padu, Hamu, Su. Ha? Kan ada 5. lima. Lupa. Dulu apa je. Zu yang mempunyai beberapa al-fadail, kelebihan-kelebihan. Itu jamak taksir. Fadilat satu, fadail beberapa kelebihan-kelebihan yang tiada dapat dihingga la tustaqsa, yang tiada dapat dihingga, yang tak terhingga. Wa ba'du, setelah dimulakan dengan kalimah al-basmalah, diikuti dengan alhamdulillah, diteruskan lagi dengan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah dimulakan. Wa ba'du, selepas itu. Selepas apa? Selepas membaca al-basmalah, selepas membaca alhamdulillah, selepas membaca selawat. Itu sebagai kesempurnaan dalam memulakan apa tu pekerjaan. Sebab tu kalau baca doa, baca ustaz. Ya, tu rukun doa. Dalam rukun doa tu kena ada al-basmalah, kena ada alhamdulillah, kena ada selawat. Rukun doa. Wa ba'du, dan selepas itu, fahadha ta'liqun latifun fi kulli minan isra'i wal mi'raj. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu ta'liq. Allaqa yu'alliqu ta'liq, bergantungan. Kalau sebut bergantungan, dia digantungkan, dia bergantung, mesti ada tempat bergantung. Apa tempat bergantungnya? Tak lain tak bukan, maknanya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis baginda Muhammad SAW, kemudian dihurai lanjut oleh para ulama as-salafus salih. Inilah suatu ta'liq yang sedikit, risalah yang sedikit aja dia kata, pada menyatakan tiap-tiap daripada peristiwa agung Isra' dan Mi'raj. Apa nama ta'liq ni? Apa nama
kitab ini. Tapi dia tak kata kitab, dia kata taklif. Wa sammaituhu bi kifayatil muhtaj fil Isra wal Mi'raj, dan ku nama akan dia dengan kifayatul muhtaj fil Isra wal Mi'raj. Kifayah, kifayah yang memadai, mencukupi. Kifayatul muhtaj, Yang mencukupi. yang memadai kepada yang berhajat. Cukuplah untuk yang berhajat. Dalam membicarakan tentang Al-Isra wal Mi'raj, ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karim. Ini harapan setiap penulisan karangan, maka pengarang meletakkan harapan. Apa harapan? Telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Ja'alahullah, moga-moga Allah jadikan akan kitab ini khalisan diwajihi, ikhlas, demi mencari keredaan Allah yang maha mulia. Apa lagi harapannya? Nafi'an li talibihi yaumal ma'ad, lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Adab dalam kita, adab mesti kita letakkan dua nilai: khauf, takut kepada Allah; raja, harap kepada Allah. Jadi dalam penulisan kitab ini, pengarang kitab ini bentangkan kepada kita bahawa dia menulis kerana takutkan Allah, dan dia menulis kerana mengharapkan sesuatu dari Allah. Firman Allah Ta'ala ayat pertama surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Barulah pengarang ini mendatangkan kepada kita nas bahawa istilah ta'liq tadi itu, karangannya ini dia ada tempat pergantungan. Tempat pergantungannya nas Al-Quran ayat pertama surah Al-Isra, yang artinya Maha Suci Tuhan yang menjalankan dengan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkatkan kelilingnya di sekeliling Masjidil Aqsa. Itu perakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dari masjid ke masjid? Perjalanan Isra itu kenapa tidak daripada Masjid Haram kepada kutub utara, kutub selatan? Kenapa daripada Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa? Kerana nilai yang Allah letak pada Al-Masjidil Aqsa itu allazi barakna haula, persekitarannya Al-Masjidil Aqsa itu diberkati. Nilai kelebihan yang Allah letakkan pada Al-Masjidil Aqsa. Sebab itu kerana di situ adanya Baitul Maqdis. Mulianya Al-Masjidil Haram kerana Baitullah. Mulianya Al-Masjidil Aqsa kerana Baitul Maqdis. Dua nilai.
Al-Masjidil Haram Baitullah, Al-Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Kita akan lihat perjalanan dari bait ke bait. Baitullah menuju ke Baitul Maqdis, dinaik sampai ke Baitul Izzah, diteruskan sampai ke Baitul Ma'mur. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kami perlihatkan dia. Ya, apa perlunya perjalanan Al-Isra wal Mi'raj buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa taala perakukan, Allah Subhanahu wa taala nak beri peluang. Peluang ini tak diberikan pada orang lain, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lihat sendiri. Peluang Allah beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat sendiri bukti-bukti kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kami, yakni Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beberapa tanda ajaib di luar kemampuan akal manusia, ajaib kudrat kami, kekuasaan kami, bahawasanya iaitu Allah Subhanahu wa taala amat mendengar dan amat melihat. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perakukan perkara ini? Kerana apabila Rasulullah menceritakan perkara yang ajaib qudratullah, perkara yang di luar kemampuan akal manusia terhadap bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti ada orang yang menolak. Maka Allah Ta'ala sebut dialah Allah yang amat mendengar. Mendengar apa? Amat mendengar komen ramai yang tak berpuas hati dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala amat melihat, Allah nak melihat, Allah melihat siapa yang beriman, siapa yang dah beriman tinggalkan Rasulullah, tak percaya. Allah mendengar komen, amat mendengar komen, Allah amat melihat keputusan dan tindakan manusia itu sendiri setelah mendengar perakuan Rasulullah berhubung tentang perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Faidatun, ini suatu faedah setelah didatangkan firman Allah ayat pertama. Dalam kita kalau sebut faedah tu maknanya apa? Faidatun maknanya didatangkan istilah faedah tu supaya kita dapat mengambil manfaat daripada penghuraian yang diberikan, daripada banyak penghuraian, banyak perbicaraan. Keynote tu, apa key tu kunci. Ini keynote tu. Kata kunci tu, apa yang kita nak pegang daripada penghuraian, penjelasan, datanglah faidatun, ini suatu faedah. Apa yang kita nak pegang tersebut dalam syarah Mi'raj, iaitu kitabnya Ghaiti bagi Syekh Qulyubi. Syekh Qulyubi dia mengarang kitab fiqh, Qulyubi wa Umairah.
Ghaib. Mi'raj. Nama kitab Mi'raj Ghaib. Bagi Syekh Qulyubi tersebut dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah alfa marratin fi kulli yaumin faqad ishtara nafsahu minallah, bimakna a'taqaha minan nar. Artinya barang sesiapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sungguhnya telah membebaskan dia, menebuskan dia dirinya daripada Allah, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Maka sebenarnya pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Faqani dah wafat 100 tahun yang lalu, nak jelaskan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala berhubung tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, mukjizat agung buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam firman Allah ini Allah mulakan dengan kalimat subhana? Kenapa tak dimulakan dengan kalimah lain? Kan banyak lagi kalimah-kalimah. Inna litaukid. Inna dia ada tugas khas dia kan. Kenapa tak dimulakan dengan kalimah yang lain? Tapi kenapa dimulakan dengan kalimah subhana? Maka didatangkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilai kenapa cerita Al-Isra wal Mi'raj ini dimulakan dengan kalimat subhana, maha suci Allah, maha suci Allah. Kenapa tak dimenggunakan kalimah yang lain? Inna li taukid pun dah kuat, kenapa nak guna kalimah subhana? Maka tidak ada satu faedah yang boleh kita pegang dengan terlebih dahulu pengarang kitab ini datangkan hadis Nabi tentang amalan kelebihan apabila menyebut subhanallah sebanyak 1000 kali setiap hari, maka dia dibebaskan daripada api neraka. Faqad ishtara nafsahu, istimewa tu ditebus. Diri kita ni ditebus. Dengan kata lain, kalau cerita Piramli tu, Abdul Wahab, Abdul Wahid kan? Istilahnya tu tengok, dia dibeli, dia dijual beli, ya Allah. Maka orang yang menyebut subhanallah 1000 kali setiap hari, diri dia dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bai'un tu jual, ishtara tu beli. Siapa yang beli? Bukan Nazib yang beli. Apa barang dia? Allah yang beli diri orang yang menyebut subhanallah 1000 kali. Allah yang beli. Bukan siapa. Yalah, tu nilai. Nak menjelaskan kenapa perlu, kenapa didatangkan dengan istilah subhanallah. Jadi
nak jelaskan lagi apabila Allah datangkan dengan kalimah subhanallah, maha suci Allah, maka bernatijahkan bahawa akan ada dari kalangan hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah. Oleh itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini merupakan pilihan Allah khas untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiranya kita juga nak terpilih untuk menjadi pilihan Allah. Allah beli kita. Macam main bola sepak Johor, habis semua dia beli. Kena faham tu Nazim. Kenapa nak beli? Nak menang. Allah beli. Allah beli. Istilahnya tu Allah Ta'ala beli apabila menjadi pilihan Allah. Kalau dah tak jadi pilihan Allah, buat apa nak beli? Biarkan aja lah. Istilah tu. Lagi dia kan disambung tu. Lagi Ingatkan satu perkataan. lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi. Ni maknanya apabila sebut subhanallahi wa bihamdihi, semua makhluk, bagi manusia kita ni sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi bagi makhluk-makhluk yang lain, dia akan tambah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Kita hanya sebut ketika ada kenduri, apabila kambing digolek, barulah kita subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, baru nak baca. Wahal makhluk-makhluk yang lain menjadi keutamaan. Malah Wahab bin Munabbih sebut, kata menyebut subhanallah. Subhanallahi malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Nilai subhanallahi wa bihamdihi. Man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin fi kulli yaumin ghufirat zunubuhu wa in kanat mislu zubadil bahari. Barang sesiapa membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali pada tiap-tiap hari, diampunkan dosanya. Dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung itu sebut. Tak tidur.